Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi. Kita masih lagi berbincang dalam tajuk alamat-alamat besar hampirnya kiamat. Yang pertama ialah zahirnya Imam Mahdi, yakni pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, yang lahir daripada zuriat Nabi SAW, daripada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Di mana pendapat yang jelas di sisi ahli sunnah wal jamaah dan mazhab syiah, zahirnya Imam Mahdi sama Sunni dan Syiah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah banyak hadis-hadis yang menyatakannya. Maka mereka yang memperkecilkan perkara ini adalah bercanggah dengan hadis yang mutawatir. Terlalu banyak hadis yang diriwayatkan oleh ulama menceritakan zahirnya Imam Mahdi. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak disebut secara sharih, tetapi memberi maksud itu. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain disebut secara sharih dengan sanadnya yang sahih. Antara hadis-hadis itu ialah, kita mulakan riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, iaitu riwayat yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala fiikum ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, bagaimana keadaan kamu apabila turunnya kepada kamu Ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, dan imam, yakni pemimpin kamu di kalangan kamu, di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan baca alamat kubra. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, dan akan turun di akhir zaman. Disebut dalam hadis-hadis sahih dan mutawatir. Kita akan baca kemudian. Ada pendapat mengatakan hadis ahad itu salah. Telah ditahqiqkan oleh para ulama bahawa nuzul Isa alaihissalam diriwayatkan secara mutawatir. Kita akan baca kemudian. Hadis ini mengatakan ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dalam usia yang muda, sebagaimana dia angkat umur 30 tahun, rupa yang kacau. Di masa itu sudah ada pemimpin di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang akhir ialah diberi gelaran Imam Mahdi, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah di kalangan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ada ya tu bukan ba, ya yaqul, salah saja, tambah titik. La tazalu ta'ifatun min ummati يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم عليهما فيقول أميرهم تعال صلى بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء
takrimatullah hadhihi al-ummah, rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku yang berperang, yang berjuang di atas kebenaran. Mereka sentiasa zahir sehingga hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, lalu turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihi assalam. Maka berkatalah pemimpin mereka, yakni di kalangan umat Islam, yang dimaksudkan ialah Imam Mahdi. Pemimpin dapat petunjuk. Pada masa itu, silalah sembahyang menjadi imam kepada kami. Artinya Imam Mahdi mempersila ke Nabi Isa jadi imam sembahyang. Lalu ia bersabda, Nabi Isa bersabda, tidak, sesungguhnya di kalangan kamu menjadi pemimpin di atas yang lain sebagai kemuliaan dari Allah kepada umat ini. Kan memuliakan umat Muhammad SAW, maka jadi imam sembahyang ialah Imam Mahdi. Kan memuliakan umat Muhammad SAW, kata Nabi Isa. Hadis ini riwayat Jabir bin Abdullah, yang dulu riwayat daripada Abi Sa'id, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dua orang sahabat. Yang riwayat Bukhari Abu Hurairah, riwayat Muslim Jabir radhiyallahu anhu. Ini sudah sampai kepada hadis yang mutawatir, bukan seorang sahabat. Hadis yang tersebut menunjukkan beberapa perkara. Di antaranya akan berterusan di kalangan umat ini adanya orang yang memperjuangkan Islam sehingga akhir zaman. Perjuangan Islam tidak mati dengan jatuhnya khilafah. Walaupun pemerintahan Islam hilang dengan jatuhnya kerajaan Utsmaniyah, bahkan dengan lemahnya Islam di masa peperangan salib. Islam lemah, tapi perjuangan Islam tak mati. Setelah tentera salib menawan Baitul Maqdis selama 100 tahun, Allah melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi, memimpin umat Islam, pemimpin pada bangsa Kurdis, menentang salib dan kalahkan tentera salib setelah 100 tahun. 100 tahun. Sekarang ni jatuhnya Utsmaniyah diisytiharkan perjanjian Lausanne 1916, perjanjian Lausanne, perjanjian untuk membatalkan Utsmaniyah. Sekarang tahun 2016, sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun, genap 100 tahun. Kita tak tahu apa akan berlaku. Di mana perjuangan Islam tidak mati. Tidak mati, akan adanya orang yang memperjuangkan Islam sehingga akhir zaman. Dan ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam, adanya seorang pemimpin yang soleh, yang baik di kalangan orang Islam, sehingga Nabi Isa menolak untuk menjadi imam sembahyang. Nabi Isa tak mau jadi imam. Dalam hadis-hadis yang lain meriwayatkan, apabila Imam Mahdi yang muncul di antara makam Ibrahim dan Kaabah di Makkahul Mukarramah, yang pada awalnya orang tak berani nak sokong dia, kerana 313 orang dipilih oleh Allah Ta'ala. 313 orang sahaja yang berbai'ah. Orang tak tahu dia Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi ni, sayalah dia isytihar diri dia tu. Itu orang gila, bodoh. Isytihar dia Imam Mahdi, dia tak isytihar. Tapi orang tahu dia ni daripada zuriat Nabi. Dan orang cari dia, yang tahu yang Allah Ta'ala beri ilham, mencari dia, dia lari sehingga balik ke Madinah, dibawa, diheret, di hadapan Kaabah, di antara Kaabah dan makam Ibrahim, dia bersandar di situ. Akhirnya dia terima hakikat, dia jadi pemimpin. Maka orang takut 313 orang yang bai'ah, sampai banyak ahli Badar. Orang tak tahu lagi, orang Sunni pun tak tahu, Syiah pun tak tahu. Hari ini beribu Sunni Syiah duduk tunggu Imam Mahdi. Yang mula 313 orang. Apabila datangnya tentera As-Sufyaniyin daripada
Syria berpakaian khas, yakni beruniform untuk menyerang dia, menyerang Imam Mahdi yang muncul ini. Tentera itu ditelan bumi, jangan pergi di Syria, jangan pergi nak jadi tentera ini bolehlah. Nak jadi tentera ni pergi ke Syria, pergilah nak boleh sakit. Daripada Syria turun ditelan bumi, barulah orang tahu Imam Mahdi. Ini tanda besar. Bila ada tentera ditelan bumi di lapangan, tentera nak serang Mekah, menandakan dia Imam Mahdi, barulah orang ramai pergi berduyun-duyun bai'ah dia. Nabi kata pergi bai'ah walaupun merangkak di atas salji. Ada hadis, walaupun merangkak di atas salji. Mana ada salji? Sekarang salji sudah turun di tanah Arab. Di Tabuk sudah turun salji, di Palestin sudah turun salji. Ini tanda-tanda akhir zaman. Turun salji. Terlalu sejuk, walaupun merangkak di atas salji, Nabi kata pergi bai'ah. Bai'ah dia jadi pemimpin. Ini akan berlaku tanda-tanda yang besar. Itu yang disebut hadisnya. Lepas itu dia kepung, bala tentera jadi kepung. Satu riwayat mengatakan di Dimash, satu riwayat kata di Baitul Maqdis. Itu khilaf, tak jadi masalah. Dikepung oleh tentera Yahudi akan muncul dengan Dajjal. Saya akan baca kemudian. Di masa itulah Nabi Isa turun diiringi oleh malaikat. Ada riwayat kata turun di menara masjid, ada kata turun di menara gereja. Maka Nabi Isa ditemani oleh pengikut-pengikutnya di kalangan Kristian yang menganut Islam. Akhirnya orang Kristian menganut Islam. Ada kaum mengatakan ini Kristian Ortodoks. Ortodok ni banyak di Rusia, banyak di negara Arab, banyak di Greek. Ini Ortodok. Kristian ni masuk Islam. Adapun Kristian Katolik, Protestan, ini masuk dalam Zionis. Bergabung dengan Dajjal. Ini Kristiannya akan masuk Islam, dan Nabi Isa memimpin mereka dan masuk ke masjid Imam Mahdi yang sudah di kamar semayang. Pada masa iqamah, sudah azan subuh, masa iqamah dia mari, lalu Imam Mahdi berundur suruh Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa kata tidak, kamu jadi imam, umat Muhammad jadi imam. Itu kerana memberi penghormatan sebagaimana yang dikurniakan oleh Allah pada umat ini, maka imam masa itu diminta supaya tampil ke hadapan untuk menjadi imam sembahyang. Imam Mahdi ini ialah orang yang fasih baca, yang alim, yang fasih berbahasa Arab. Dia mesti ada mengakui Imam Mahdi itu cakap bahasa Faksa Absir. Nak jadi Imam Mahdi macam mana? Di Sudan, di kat mana? Tolong pergi mendidik saya Imam Mahdi, cakap Arab pun tak erti. Hadis yang lain, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubashirukum bil mahdi yub'atsu ala ikhtilafin minan nas wa zilzalin ada alif selepas za yang akhir, wa zilzalin zilzalin fayamul arda qistan kama muliat zulman wa jawra yardu anhu sakinus samai wa sakinul ard yuqsimu al-mala sihahan qala lahu rajulun ma sihahan qala sallallahu alaihi wasallam bisawiyyati wa yamla'u Allahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghinaan wa yas'uhum adluh ila akhir al-hadis. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la. Qala al-Haythami Ibnu Hajar al-Haythami rijaluhuma thiqatun. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Mengikut Ibnu Hajar al-Haythami, hadis ini hadis sahih. Artinya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, aku menyatakan khabar gembira kepada kamu dengan zahirnya Imam Mahdi. Disebut Imam Mahdi, imam yang diberi petunjuk. Mahdi diberi petunjuk, bukan nama dia Mahdi, Mahdi gelaran.
yang diberi petunjuk oleh Allah ketika manusia di dalam pertelengkahan, dalam peperangan, dan banyak gempa bumi. Masa itu gempa bumi banyak, gempa sana, gempa sini, gempa sana, gempa sini, akan berlaku gempa bumi. Bukan di Indonesia saja, di Amerika Latin, di negeri Arab, rata-rata gempa bumi. Lalu ia melimpahkan bumi dengan keadilan. Setelah bumi dipenuh sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Bumi dipenuh dengan kezaliman. Kezaliman ni bukan saja membunuh. Orang kita ni kalau bunuh baru zalim, tak bunuh tak zalim. Termasuk mengenakan cukai yang tidak patut kepada rakyat. Ini termasuk zalim. Kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman jenayah, persebar zalim yang banyak. Imam Mahdi turun membawa keadilan. Ia diredai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ia membahagikan harta secara sihah, secara betul. Lalu seorang yang ada dalam majlis itu bertanya, apakah makna sihah itu? Sabda Rasulullah SAW, maknanya ialah secara sama rata adil. Lalu Allah memenahkan hati umat Muhammad SAW dengan kekayaan. Umat Muhammad dalam kesenangan bila Imam Mahdi turun, dan melimpahlah kepada mereka oleh keadilannya hingga akhir hadis. Hadis ini hadis panjang, sambung lagi. Hadis yang berikut, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismahu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adla kama muliyat zulman wa jawra, rawahu Abu Daud. Hadis ini dihuraikan lebih lagi pada hadis dulu. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, kalaulah tiada tinggal lagi daripada umur dunia ini melainkan satu hari sahaja, nescaya Allah memanjangkan hari itu sehinggalah dibangkitkan seorang lelaki daripada kalangan atau dari kalangan keluargaku, namanya menyamai namaku Muhammad ataupun Ahmad, nama dia. Sama ada Muhammad ataupun Ahmad. Dan nama bapanya menyamai nama bapaku, Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, nama dia begitu. Imam Mahdi dinamakan, nama dia Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah. Setengah cerita tak tahu, Allah ma'alam, di negara Arab hari ini kalau ada nama Ahmad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, kerajaan cari. Kalau tahu dia zuriat Nabi, kerajaan cari untuk apa? Untuk nak tangkap. Ini sebab puak-puak raja ni nak kekal kuasa dia. Dia takut juga jatuh kerajaan dia. Diberitakan begitu, wallahu a'lam. Ada riwayat mengatakan begitu. Dia Saudi, negara Arab ni, juga kena cari. Maka dia sembunyikan. Ia melimpahkan bumi kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kecurangan. Kezaliman, kecurangan. Di mana kita kena sedar bahawa zuriat Nabi ini diunyanya. Disebut dalam hadis, Nabi menangis. Sahabat dia kata, siapa? Anak cucu aku akan diunyanya. Akan diunyanya, dibunuh. Akan diburu. Dan kita kena sedar bagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, semua imam-imam ini dipenjara atau ditangkap atau disebat, dihukum sebat oleh khalifah-khalifah di zaman masing-masing. Kenapa? Kerana mereka membela Ahlul Bait. Mereka bukan Syiah. Bukan Syiah. Ada orang tuduh dia Syiah. Tidak. Membela Ahlul Bait. Kerana kerajaan Amawiyah dan Abbasiyah ini menangkap keluarga-keluarga Nabi. Ini menyebabkan mereka berhijrah ke Yaman, berhijrah ke Iran, berhijrah ke Asia Tengah, berhijrah ke India, berhijrah ke alam Melayu, berhijrah ke Morocco. Dan sebab itulah Ahlul Bait ni tersebar keturunannya
kerana mereka diburu oleh kerajaan-kerajaan Amawiyah dan Abbasiyah. Ini kita kena sedar. Bukan kerana mereka Syiah. Syiah itu mereka yang fanatik dan ta'assub dengan keluarga Nabi. Terlalu ta'assub, terlalu fanatik. Ada yang jadi sesat mengatakan sepatutnya ada Nabi lepas Muhammad SAW. Sayyidina Ali lah Nabi. Itu sesat. Sesat. Ada yang sesat. Dan ada yang tidak sesat. Mereka sayang berkeluarga Nabi. Ini Ahlul Bait. Termasuk imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab dan ulama-ulama yang muktabar. Imam Nawawi, Imamul Haramain, dan imam-imam mazhab, ulama-ulama yang terkenal. Mereka dipenjara di zaman masa mereka tidak bai'ah. Tidak bai'ah khalifah-khalifah Amawiyah dan Abbasiyah. Kerana mereka menganggap zalim terhadap keluarga Nabi, kerana mereka dilantik bukan dengan bai'ah daripada rakyat, tapi dengan keturunan semata-mata. Keturunan semata-mata menyebabkan ulama-ulama menentang. Bukan kerana Syiah. Ini kita kena faham. Kena faham ini. Jangan kita jadi telajuk. Sebab ada ustaz-ustaz kita tu tak baca sejarah ni. Setengah ustaz-ustaz tu duduk lawan Syiah je. Tak jadi. Akhirnya lawan Ahlul Bait. Ini salah. Ini salah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini salah. Sudah telajuk. Ada yang telajuk ni. Telajuk ni kena jagalah. Sebab baca fiqh, baca tauhid, tak baca sirah, tak baca tarikh. Kena baca tarikh. Kena baca tarikh Imam Syafi'i, tarikh Imam Malik, tarikh Imam Abu Hanifah, tarikh Imam Ahmad bin Hanbal, tarikh imam-imam yang muktabar, Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang dipancung lehernya kerana tidak berbai'ah dengan khalifah yang menyeksa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana mereka Syiah. Ini kena faham. Sebab hari ini kajian duduk kipah ni. Kajian Arab lah duduk kipah. Duduk kipah we pitih pula ke ustaz-ustaz ni. Saya tahu. Saya nak pitih senang lah. Nak pitih ni senang. Tapi pitih buat pun dah. Kita menyambuhkan ilmu Islam bukan dengan pitih. Ini kena faham. Ada ustaz-ustaz kita nak buat sekolah besar. Nak buat ni. Terima bantuan. Ini penyakit. Penyakit yang menimpa ulama-ulama. Kita kena sedar. Hadis yang lain. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam al-mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat zulman wa jawra yamliku 7 sinin rawahu Abu Daud qala Ibn al-Qayyim bi isnadin jayyid qalahu al-Albani. Sanad hadis ni baik. Ini hadis yang tinggi martabatnya, bukan hadis dhaif ini. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, Imam Mahdi itu dari keturunanku. Dahinya luas, dahi dia luas. Hidung dia mancung, disebut rupanya. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah selama 7 tahun. Merintah 7 tahun. Lepas itu dia mati. Nabi Isa menyambung pemerintahan. Nabi Isa sambung pemerintahan. 7 tahun saja dia merintah. Ini riwayat ini menyebut 7 tahun. Ada hadis lain. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala an yusibu hadhihi al-ummah hatta la yajidu ar-rijala malja'an yalja'u ilayhi min az-zulmi fayab'athu Allahu rajulan min 'atrati wa ahli baiti fayamla'u bihi al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra yardu anhu sakinu as-sama'i wa sakinu al-ard la tad'u as-samaa'a la tad'u as-samaa'u min qatriha shay'an illa sabbathu midraran ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين رواه الحكيم. رواية الحكيم. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda dengan menyebut satu bala bencana yang akan menimpa umat ini.
sehingga seseorang itu tidak mendapat tempat berlindung daripada kezaliman. Penuh dengan kezaliman. Seluruh pelosok dunia berlaku zalim. Ini negeri Islam lah, negeri Islam berlaku zalim. Hak negeri kafir lagi sangatlah. Maka Allah lahirkan seorang lelaki dari keturunanku dan ahli rumahku. Akan muncul seorang pemimpin dari keturunan aku, dari rumah aku. Lalu Tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan. Disebabkan pemerintahannya, bila dia merintah adil, maka berlaku melempah bumi dengan keberkatan. Sebagaimana sebelum itu bumi dipenuhi oleh kezaliman dan kecurangan. Penduduk langit dan bumi meredai pemerintahannya. Langit pula tidak meninggalkan sedikit pun dari hujannya, melainkan dicurahkan dengan lebatnya. Dan bumi juga tidaklah meninggalkan dari tumbuh-tumbuhannya, melainkan dikeluarkannya dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga orang-orang yang hidup suka kalau orang-orang matinya hidup semula. Melihat berkat suburnya tanaman, melimpahnya berkat di bumi. Imam Mahdi itu memerintah dalam keadaan itu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Ini menyebut tahun-tahun. Tadi 7 tahun saja. Dengan sebab masa dalam ilmu Allah Ta'ala, dia anggarkan pemerintahan dia selama 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun dia mati. Lepas tu dia mati. Pemimpin dia mati. Ini satu hadis. An Ali radhiyallahu anhu annahu nazara ila al-Hasan wa qala inna ibni hadha sayyidun kama sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyyikum yushbihu fil akhlaq la fil khalqi yamla'u al-qistan, rawahu Abu Daud. Ini riwayat Abu Daud. Artinya dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia telah memandang kepada anaknya Al-Hasan. Lalu ia berkata, sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid, yakni pemimpin, sebagaimana menamakannya oleh Rasulullah SAW. Akan lahir dari keturunannya seorang lelaki yang menyamai nama Nabi kamu, yang dipercayai dari segi akhlak, tidak dari kejadian atau ia melempahkan bumi dengan keadilan. Hadis ini riwayat Abu Daud mengatakan Mahdi dia berketurunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Tetapi ada hadis yang lain pula, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Imam Syafi'i, riwayat Abu Nuaim mengatakan daripada Sayyidina Husain. Ini khilaf. Ini termasuk dalam bab khilaf ulama. Yang pentingnya akan zuhur Imam Mahdi ni. Lain ni duduk balok. Hak ni kata daripada zuriat Hasan, hak ni kata zuriat Husain. Duduk balah. Bila Imam Mahdi sungguh zahir, tak ada balah dah. Kerana benda yang akan datang adalah ilmu Allah. Ini khilaf ulama. Sayyidina Hasan ada kelebihan, Sayyidina Husain ada kelebihan. Sayyidina Hasan setelah matinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, seorang khawarij, membunuh Sayyidina Ali dengan pedang beracun. Mati syahid Sayyidina Ali. Lalu penduduk Madinah, penduduk Hijaz dan sebahagian besar penduduk Iraq membai'ahkan Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Muawiyah yang duduk di Mekah menentang Sayyidina Ali, tidak terima, menentang Sayyidina Ali kerana dia tuduh Sayyidina Ali tidak menghukum mereka yang bunuh Sayyidina Uthman. Dalam kisah kita baca dah minggu lepas. Dan Nabi mengatakan qatala Ammar fi'atun baghiyah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan ulama-ulama hadis. Ammar bin Yasir dibunuh oleh kumpulan yang durhaka. Berlaku peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Perang. Muawiyah mengangkat senjata. Aisyah dan Zubair dan Talhah mengacak senjata menentang Sayyidina Ali. Sangat sulit bagi Sayyidina Ali menghadapi keadaan. Kerana nak jatuhkan hukum qisas mesti dengan saksi-saksi yang adil. Saksi yang betul. Siapa bunuh Sayyidina Uthman dalam keadaan yang bolong,
Orang Terengganu kata bonok. Mesti ada saksi, ada pengakuan, ada pendakwaan. Itu mengikut sistem kehakiman. Bukan pakai igak-igak begitu. Tetapi kalangan ni marah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang dibai'ah menjadi khalifah. Khulafa' Rashidin termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menangguhkan, tapi mereka ini mengangkat senjata. Macam mana Sayyidina Ali nak lawan Aisyah isteri Nabi, Talha Zubair, salah seorang 10 sahabat yang masuk syurga, tapi tak faham politik. Ini ada yang tak faham politik. Muawiyah juga mengangkat senjata. Sayyidina Ali berperang dengan semua ini. Sayyidina Aisyah diselamatkan oleh bala tentera Sayyidina Ali, keluar medan perang. Zubair dengan Talha, Sayyidina Ali berunding, suruh berundur. Zubair dengan Talha berundur, tiba-tiba dibunuh oleh pengikut-pengikutnya. Bunuh Zubair dengan Talha. Sayyidina Ali kata, mereka yang bunuh Zubair dan Talha ni ahli neraka. Sayyidina Ali kata, dua ni sudah berundur. Berperang dengan Muawiyah. Berperang. Sayyidina Ali bersedia menghadapi bala tentera ni. Menghadapi lepas seorang-seorang penerima Muawiyah dihadapi oleh Sayyidina Ali. Siapa gerangan Muawiyah? Ammar bin As kata mau pergi lawan. Muawiyah kata tak boleh. Kalau mati aku tak kena jadi pemimpin pula. Muawiyah akan lawan. Suruh Ammar bin As lawan. Lawan rebuh Ammar bin As sehingga tercabut pakaian dia, nampak pusat. Sayyidina Ali kata bangun lagi. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ada kitab meriwayatkan ini. Mengikut Sayyidina Ali kata, apa tak bunuh dia? Tak bunuh dia, waris aku. Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali kata, waris aku. Lari. Akhirnya mereka menipu dalam perang Siffin, berlaku perdamaian. Perdamaian ditipu dalam perdamaian ini. Ditipu. Al-Quran yang Sayyidina Uthman baca menyebabkan dari kelang kabut tentera Sayyidina Ali. Dah munah damai lah. Dalam perdamaian mereka menipu, tipu dalam perdamaian, tipu sama sendiri, sama-sama Islam ni. Ini peperangan fitnah. Berakhir Sayyidina Ali dibunuh oleh puak Khawarij. Khawarij kata tak betul berlaku. Haji ni tak pagar, tak betul berlaku, dia kata. Bunuh belaka lah senang. Sayyidina Ali dibunuhnya. Dibunuhnya sahabat Nabi. Dibunuhnya. Ni ahli syurga, sahabat yang besar. Dibunuhnya. Bila Sayyidina mati, orang Madinah, orang Taif, orang Mekah, Hijaz, bai'ah Sayyidina Hasan jadi khalifah. Yang sang kata, tak apalah, aku letak jawatan. Dalam masa beberapa hari saja, sebulan lebih ataupun 2 bulan, Sayyidina Hasan letak jawatan. Kerana nak mendamaikan orang Islam, Sayyidina Hasan letak jawatan. Letak jawatan. Ada orang kata Muawiyah nak lepas, nak ambil jawatan, lepas tu nak lantik orang lain pula. Sayyidina Hasan jadi khalifah. Tiba Sayyidina Hasan mati. Ada kata mati diracun. Mati Sayyidina Hasan. Dia mendamaikan orang Islam, jadi aman. Dia letak jawatan, jangan kelahi, jangan perang. Berhenti. Malangnya dia mati. Di mana matinya misteri. Ada kata diracun oleh puak-puak Bani Umayyah. Wallahu a'lam, dari ilmu Allah Ta'ala. Muawiyah terus menabarkan diri jadi khalifah tanpa bai'ah. Bai'ah dengan paksa. Orang bai'ah dia dengan paksa. Dia nanti anak dia Yazid jadi pengganti dia. Dia mati, anak dia pula jadi. Menyebabkan para sahabat marah. Para sahabat sangat marah, tidak dengan syura. Sehingga Umar bin Abdul Aziz yang dilantik jadi khalifah, Umar Aziz pergi ke masjid, tanya orang ramai. Ini hak orang ramai, bukan hak aku, bukan hak anak beranak aku. Kalau orang ramai setuju, semua orang ramai setuju, Umar bin Aziz jadi khalifah. Maka Umar bin Aziz diiktiraf sebagai khulafa yang diiktiraf oleh ulama-ulama iktiraf. Lepas Umar bin Aziz meratuh 2 tahun, diracunnya Umar bin Aziz pula. Diracunnya. Ini jahatnya. Menyebabkan ulama-ulama menentang khalifah-khalifah
yang meracun Umar bin Abdul Aziz. Dan ini krisis kepimpinan dalam pemerintahan Islam. Fitnah bencana yang tak selesai, menimbulkan mazhab Sunni, mazhab Syiah dan mazhab Khawarij kerana pertelingkahan politik di kalangan umat Islam. Ini besar, ceritanya panjang. Namun Nabi mengatakan akan zahir pemimpin di akhir zaman dari keturunan aku, Imam Mahdi. Oleh kerana Sayyidina Hasan meletakkan jawatan, maka ulama mengatakan Tuhan beri fadilat kepada Sayyidina Hasan, dipilih Imam Mahdi dari zuriat Sayyidina Hasan. Ini mengikut riwayat Abu Daud dan yang sepertinya. Mengikut riwayat Imam Syafi'i dan riwayat Al-Baihaqi, Abu Nu'aim daripada zuriat Sayyidina Husain. Kerana Sayyidina Husain berjuang menentang kezaliman. Bila Muawiyah mati, dilantik Yazid menjadi khalifah, menyebabkan penduduk Madinah dan penduduk Mekah, penduduk Taif membai'ahkan Sayyidina Husain menjadi khalifah. Penduduk Iraq menjemput Sayyidina Husain datang ke Iraq untuk bai'ah. Sayyidina Husain nak pergi ke Iraq. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair melarang Sayyidina Husain yang pergi ke Iraq. Sayyidina Husain nak pergi juga kerana ribu orang menunggu dia di Iraq untuk berbai'ah, untuk menyelamatkan pemerintahan Islam. Malangnya tentera Bani Umayyah sudah menyerang Iraq. Ubaidillah bin Ziyad dengan bala tenteranya menawan Iraq, memaksa penduduk Iraq menyokong Bani Umayyah. Sayyidina Husain pergi juga ke Iraq dan dibunuh di Karbala dalam pertempuran yang sengit. Dia antara pengikut Sayyidina Husain yang sedikit saja jumlahnya. Ada riwayat kata 70 orang, sikit sangat. Melawan beribu-ribu bala tentera, Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Lepas Sayyidina Husain dibunuh, Abdullah bin Zubair mengisytiharkan diri menjadi khalifah, dibai'ah oleh orang Islam Mekah, Madinah, Taif dan Iraq. Abdullah bin Zubair menentang kerajaan Yazid, Marwan dan Malik bin Marwan. Ini peristiwa yang panjang ceritanya. Ada ulama mengatakan bahawa Sayyidina Husain yang mengorbankan dirinya untuk menentang penyelewangan dalam pemerintahan Islam. Maka Allah memberi fadilat memilih Imam Mahdi dari keturunan Sayyidina Husain. Ini khilaf. Ada kata Sayyidina Hasan, ada kata Sayyidina Husain. Wallahu a'lam. Bila zahir Imam Mahdi sungguh dengan tanda-tanda yang disebut tadi, tanda-tanda penuh dengan kezaliman dulu, tanda-tanda 313 orang yang bai'ah dia, tanda-tanda tentera ditelan oleh bumi, tentera yang beruniform nak serang Imam Mahdi ditelan oleh bumi. Kemudian salji turun di negeri Arab, banyak orang pergi untuk bai'ah Imam Mahdi. Akan zahir. Bila zahir, maka selesailah masalah khilaf ini. Zahir, zahir. Bagaimana? Wallahu a'lam. Dan ilmu Allah Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis zahirnya Imam Mahdi. Jumlah para sahabat yang meriwayatkan zahirnya Imam Mahdi. Jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis zahirnya Imam Mahdi ialah 26 orang. Mereka ialah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Al-Husain bin Ali, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ammar bin Yasir, Auf bin Malik, Thauban, Qarrah bin Iyas, Ali al-Hilali, Huzaifah bin al-Yaman, Abdullah bin Al-Harith bin Juzu, Auf bin Malik, Imran bin Husain, Abu Tufail. Abu Tufail ni sahabat yang paling akhir mati. Sahabat yang paling akhir sekali mati, Abu Tufail. Dan Jabir As-Sidqi radhiyallahu anhum wa an sairis sahabati ajma'in. Ini sahabat-sahabat yang meriwayatkan zahirnya Imam Mahdi.
Menandakan hadisnya hadis yang mutawatir, bukan hadis yang dhaif lagi. Oleh itu ada kalangan ulama yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi adalah mutawatir. Antara mereka ialah Al-Hafiz Abul Husain Muhammad bin Al-Husain Al-Aburi, Muhammad Al-Barzanji, Muhammad Al-Safarini, Al-Qadhi Muhammad Ali Al-Shawkani, Siddiq Hasan Al-Qanuji, dan kalangan ulama mutaakhirin ialah Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ini ulama-ulama mengatakan hadis dari Imam Mahdi hadis yang mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh ramai orang, tak boleh dinafikan. Ramai orang meriwayatkannya. Dan 36 orang imam dalam ilmu hadis telah menyebut hadis zahirnya Imam Mahdi dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lain. Bahkan di kalangan ulama-ulama besar telah mengarang kitab yang khusus berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi. Antara mereka Abu Bakar bin Abi Khaysamah, Al-Hafiz Abu Nu'aim As-Suyuti, Imaduddin bin Kathir, Ibnu Kathir, Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haythami, Muhammad bin Ismail As-San'ani, guru kami Syekh Abdul Muhsin Abbad dan lain-lain. Syekh Abdul Muhsin Abbad ni yang mengajar di Masjid Madinah. Oleh itu kita hendaklah memandang berat kepada sesiapa sahaja yang mempertikai atau memandang ringan tentang hadis zahirnya Imam Mahdi yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendalami dalam ilmu hadis. Kadang-kadang mengemukakan pendapat dengan jahil atau bertaklid tanpa suatu kajian yang mendalam. Agar kita tidak terjebak ke dalam pandangan yang menafikan atau mengeyakan dengan tafsiran sendiri dan pandukan akal, maka saya kemukakan pandangan ulama berhubung dengan Imam Mahdi. Pandangan ulama yang muktabar berhubung dengan Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan para ulama yang muktabar berhubung dengan Imam Mahdi. Ramai kalangan ulama-ulama yang muktabar. Muktabar ulama yang diambil kira pandangan mereka, yang mujtahid, yang diketahui mendalamnya ilmu mereka dan adilnya mereka dalam menegakkan yang adil. Mereka ni tak takut pada siapa dia. Ulama yang benar-benar warasatul anbiya, waris nabi-nabi, yang menyebarkan ajaran nabi kepada manusia. Menurut Al-Hafiz Ibnu Kathir di dalam tafsirnya, menurut pendapat yang jelas bahawa di antara imam-imam yang memimpin umat itu ialah Al-Mahdi, yakni yang mendapat petunjuk, gelaran imam pemimpin yang mendapat petunjuk, yang telah diberitahu oleh hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang menyebut perkara itu. Bukannya yang ditunggu oleh golongan Rafidah, bukan seperti Imam Mahdi yang ditunggu oleh kalangan yang Rafidah, mereka yang enggan kepada syariat, tunggu je, tidak memperjuangkan syariat, tak beramal dengan syariat yang sebenar. Di mana menurut dakwaan mereka Imam Mahdi itu telah dilahirkan, kemudian akan zahir pula dari satu rongga dalam bumi ini, di Samarah. Pendapat ini tidak ada kebenarannya, pendapat ini lemah. Itu menurut tulisan Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, iaitulah syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani telah berkata, Abu Hasan Al-Khasai Al-Abadi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i telah menjadi khabar mutawatir
bahawa Imam Mahdi itu zahir dari kalangan umat ini. Khabar mutawatir dengan makna khabar yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat dan ulama-ulama yang tidak boleh dibohongi lagi. Mutawatir, yakni yang diriwayatkan oleh ramai, bukan seorang meriwayatkannya. Menurut Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Mukhtasar fil Mahdi Al-Muntazar, sesungguhnya aku telah diminta supaya mengarang kitab ini, yakni tentang Imam Mahdi yang sebenar, bagi menjelaskan dakwaan satu golongan di zaman kita ini dan zaman sebelumnya yang mengaku dirinya menjadi Imam Mahdi, dan tidaklah mereka mengetahui bahawa dakwaan sewenang-wenang mengaku Imam Mahdi itu suatu kesesatan dan menyesatkan. Seterusnya beliau menyebut beberapa hadis tentang Imam Mahdi dan menjelaskan riwayat-riwayat yang sebenar berhubung dengan perkara itu. Sebabnya dalam sejarah banyak orang muncul mengaku dia lah Imam Mahdi. Itu orang bodoh. Orang bodoh, tak betul, sesat. Imam Mahdi ini bukan boleh mengaku gitu. Mestilah dilahirkan dengan tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW daripada zuriat Nabi, keturunan Nabi, yang memimpin, yang layak memimpin, bukan nak suruh orang ikut dia begitu je sesat, tak erti apa, tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, ada ketokohan, ada kehebatan, yang boleh memimpin umat, bukan satu negeri, seluruh umat Islam, boleh memimpin umat. Ini akan berlaku di akhir zaman dengan tanda-tanda. Menurut pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa hadis-hadis yang menjadi hujah berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi adalah terdiri daripada hadis-hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lain-lain. Menurut Asy-Syaukani ialah seorang alim dari negeri Yaman yang terkenal, bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi, yang dapat aku mengkajinya sebanyak 50 hadis. 50 hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan. Ada yang sahih ialah ada yang diriwayatkan oleh mereka yang cukup syaratnya. Tiap-tiap sanad, tiap-tiap orang yang diambil hadis ini bersianu turun-temurun sampai kepada sahabat. Orang ini orang yang diketahui alimnya, diketahui waraknya, kuat pegangan agamanya yang tidak bohong, diketahui kuat ingatannya kuat, bukan pelupa, ingatan dia sangat kuat. Bila dia dengar dia ingat selalu. Ini hadis yang sangat sahih. Ada yang hasan. Yang hasan ni ulama, dia baik, tapi ingatan dia kurang. Kadang-kadang dia riwayat dengan maksud, tidak dengan lafaz yang totok. Riwayatnya hasan, ini baik, diterima juga. Dan ada pula yang dhaif, yang lemah. Yang lemah ni umpamanya yang diketahui akhlaknya tak apa molek, boleh jadi betul, tetapi dhaif, yang boleh dikuatkan dengan hadis yang lain. Oleh kerana bercampur hadis-hadis ini, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Maka hadis yang dhaif ni diterima kerana didukung oleh hadis-hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Oleh itu maka ia adalah mutawatir, yakni mutawatir pada maknanya, mutawatir dari segi maknanya. Menurut kitab At-Tajul Jami' lil Usul, berhubung dengan hadis yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi, telah masyhurlah di kalangan ulama salaf, ulama generasi awal, tahun 1 sehingga 300 Hijrah. Ini salaf, tahun 1 hingga 300 Hijrah, yang disebut khairul quruni qarni, thumma alladhi thumma yali thumma yalunahu. Sebaik-baik abad aku 1 hingga 100 Hijrah. Kemudian selepasnya, ini abad yang ke-300.
Dan khalaf ni ialah yang kemudian daripada 300 hijrah sehingga hari ini. Itu khalaf. Bahawa di akhir zaman mestilah zahir seorang lelaki di kalangan keluarga Nabi SAW yang dinamakan Imam Mahdi, digelar Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk, yang memerintah kerajaan Islam. Dia memerintah negara. Bukan saya tu imam semayang saja, memerintah negara dan dipatuhi oleh umat Islam. Orang Islam akan patuh pada dia. Ini kehebatan dia. Ia memerintah dengan adil. Pemerintahannya sangat adil, menegakkan agama. Selepas zahir Imam Mahdi, zahirlah Dajjal. Dajjal ialah pemimpin Yahudi yang mencabar Imam Mahdi. Zahir Dajjal yang didukung oleh Zionis, iaitulah Kristian yang menyeleweng. Dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, turun Nabi Isa untuk menyokong Mahdi dan membunuh Dajjal. Ini akan berlaku. Ini bukan mudah ni. Bukan mudah. Kedua-duanya membantu untuk membunuh Dajjal. Hadis yang menceritakan zahirnya Imam Mahdi itu telah diriwayatkan oleh para ulama yang terpilih radhiyallahu anhum, dan telah mengeluarkannya oleh ulama besar di dalam hadis seperti Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, At-Tabarani, Al-Bazzar, Imam Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain radhiyallahu anhum. Ini ulama-ulama yang besar. Dan banyak lagi ulama yang memberi hujah mereka berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi. Tanda-tanda Imam Mahdi. Kesimpulan pada hadis-hadis dan pendapat ulama, berhubung dengan Imam Mahdi itu bolehlah kita menentukan tanda-tandanya untuk membezakan di antara Imam Mahdi yang sebenar dan Imam Mahdi yang palsu. Dengan kenyataan yang disebut dalam hadis itu, di antaranya ialah yang pertama, Imam Mahdi itu membawa perjuangan islah, perjuangan pembaikan ke arah Islam yang disokong oleh Allah dengan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang nyata. Dia memerintah mengikut Quran dan mengikut sunnah Nabi SAW dengan dalil-dalil yang kuat. Ni nak merintah dah erti Imam Mahdi apa? Dah erti apa? Ini bukan calon-calon orang yang alim, yang memerintah dengan Quran, memerintah dengan sunnah Nabi, didukung oleh keterangan-keterangan dan dalil-dalil, mengikut riwayat hadis-hadis yang banyak. Di antaranya Allah Ta'ala jadikan banyak gempa bumi di dunia. Gempa bumi sana, gempa bumi ini. Ada ulama kata banyak gempa bumi sekarang di Indonesia, di Peru, di Jepun, di mana tiap-tiap bulan ada gempa bumi. Gempa bumi itu sudah berlaku, dan ada ulama yang mengatakan sebahagian tanda-tanda itu sudah ada. Di antaranya orang Yahudi berkumpul di Palestin. Yahudi berkumpul. Di antaranya pemimpin Arab sudah leka mendirikan bangunan yang tinggi. Dan berlakunya malhamah kubra. Ada ulama menafsirkan perang dunia. Berlaku perang dunia. Ini tak berlaku. Tunggu perang dunia. Berlaku perang dunia yang sangat dahsyat. Perang dunia yang sangat dahsyat. Perang dunia di antara kuasa-kuasa besar akan berlaku perang dunia. Pembunuhan, perang yang terlalu ramai manusia yang mati dengan perang dunia ini. Mungkin dengan senjata nuklear yang canggih pada hari ini. Saintis mengatakan ada roket nuklear kepunyaan Rusia 1000 kali ganda daripada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. 1000 kali ganda. Dengan sebiji roket ini boleh musnah 3 bandar di Amerika. Ini kehebatan senjata. Itu senjata Rusia, senjata China, senjata Amerika, sama-sama ada senjata belaka. Yang perlu berpandu jarak 7-8 ribu kilometer boleh tembak. Dia beri ke orang nak semangat jihad ni 40 kilometer tembak. Suka sangatlah. Suka ada perang bodoh.
perang dia ikut dia, dia tolong ke dia, tolong untuk melakukan kekacauan, bukan jihad. Bersama masa habis dia tangkap senjata yang sampai 7-8 ribu kilometer boleh tembak dengan senjata yang canggih. Akan berlaku peperangan yang sangat besar. Dan bila dia muncul, orang tak tahu. Hanya 313 orang saja. 313 orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membai'ahkan dia makan Ibrahim dan Kaabah. Bai'ah dia 313 orang. Kemudian datang tentera dari Syam, dari Syria untuk menyerang dia. Tentera ni ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi. Bertelan bumi, baru orang tahu ni Imam Mahdi. Barulah orang ramai pergi. Orang pergi bai'ah dia sebagai Imam Mahdi. Kena ada tanda-tanda ini. Tak kita macam mana nak tahu tanda-tanda ini? Nak pergi saya lah Imam Mahdi, nak ngaku gitu je. Kena faham. Ini benda banyak dia punya tanda-tanda yang sangat mencabar. Zaman fitnah. Fitnah ni tak tahu mana betul mana salah. Mana betul mana salah. Sehingga ulama-ulama pun dalam keadaan yang sukar untuk menilai mana betul mana salah. Apa lagi orang yang tidak tahu, yang tak ada ilmu, payah nak membuat ukuran kezaliman yang memenuhi bumi. Penuh dengan zalim. Zalim politik, zalim ekonomi, zalim pembunuhan, zalim jenayah, zalim akhlak, merebak. Bila dia muncul jadi pemimpin, dia memenah dunia dengan keadilan. Ini kehebatan dia. Bila dia muncul, dia jadi pemimpin, dia akan mengalahkan kezaliman ini dan memerintah negara dengan adil. Dia mengislahkan umat. Yang kedua, mengislahkan umat, yakni membaiki, menghilangkan segala mendung yang menggelapkan keadaan, lalu berpadulah di kelilingnya dengan penuh hubungan kasih sayang di antara satu sama lain. Yang ketiga, ia menyerupai Nabi Muhammad dari segi perbuatan dan akhlak, bukannya dari kejadian dan rupa. Akhlaknya macam akhlak Nabi. Ni mayang pun apa reti nak dia Imam Mahdi mana? Baju Fatihah dah apa betul. Yang keempat, dengannya tertegaklah agama dengan disertai oleh para mujahidin yang akan ikut dia dan dibantu oleh para malaikat seperti berlaku di dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan menyertai dia. Bila berlaku malaikat tolong, tak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Ini 5, ia dari kalangan keturunan Nabi Muhammad SAW, dari silsilah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bukannya dari silsilah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ini mengikut satu riwayat, mengikut riwayat Al-Baihaqi, Abu Nu'aim, riwayat Al-Syafi'i, Al-Imamiyah, daripada zuriat Sayyidina Husain. Wallahu a'lam. Ini khilaf ulama, adakah daripada zuriat Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kebanyakan ulama ahli sunnah mengatakan daripada Sayyidina Hasan. Sebahagian ulama ahli sunnah dan Imamiyah daripada Syiah mengatakan daripada Sayyidina Husain. Ini bila zahir Imam Mahdi sungguh, selesai masalah, dak badah dah. Sayyidina Hasan ke Husain ke, ikutlah. Asal dia zahir untuk memimpin dan menyelamatkan umat. Yang keenam, di zamannya zahir Dajjal. Zaman Imam Mahdi ni zahirnya Dajjal, di mana tiada lagi keberkatan di muka bumi. Bila mari Dajjal, tidak ada keberkatan. Lalu Imam Mahdi itu melempahkan bumi dengan keadilan dan keberkatan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan penyelewengan. Beberapa penyelewengan yang berlaku berhubung zahirnya Imam Mahdi. Di sana terdapat beberapa riwayat tokoh tambah berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi. Dia terdapat golongan Ar-Rafidah yang tersebut di atas, dan adanya orang-orang yang mendakwa dirinya menjadi Imam Mahdi dengan cara yang sewenang-wenang. Di samping itu ada pula golongan manusia yang semata-mata menunggu zahirnya Imam Mahdi untuk menegakkan Islam. Ini satu puak. Satu puak duduk saja, duduk meratik. Duduk meratik tunggu Imam Mahdi mari. Dia duduk saja. Dia duduk saja. Ini puak yang salah. Yang salah. Mereka berpendapat tiada gunanya kita berjuang menegakkan Islam di zaman ini. Tak ada guna kita berjuang Islam ni, duduk sajalah tunggu Imam Mahdi mari. Ini puak pelawak.
Sedangkan Allah Ta'ala mewajibkan semayang, mewajibkan puasa, mewajibkan jihad, mewajibkan semua. Sama ada Islam menang ataupun kalah, start terus. Ini tanggungjawab kita zaman masing-masing. Zaman masing-masing. Imam Mahdi ada ke tak ada ke, ini orang Islam mesti tegak di zaman dia masing-masing. Di mana bumi tempat dia berpijak, di situlah dia akan mempertahankan Islam. Hak jenis duduk tunggu dalam gua, tunggu di masjid, ini pendapat yang salah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyebut dalam kitab Fathul Bari, berkata Ibn Tin, makna sabda Nabi SAW, wa imamukum minkum, imam kamu di kalangan kamu, maksudnya bahawa syariat Muhammadiyah itu bersambung sehingga hari kiamat. Mana syariat Nabi bersambung, tak putus orang yang meneguhkan perjuangan. Nabi kata, la tazalu ta'ibatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan tetap ada kalangan umat aku yang sama menyambung, yang menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dihapuskan oleh orang yang menentang mereka sehingga datangnya urusan Allah. Macam mata rantai, mati seorang sambung, mati seorang sambung sehingga zahir Imam Mahdi. Tidak putus. Ini orang yang memutuhkan perjuangan Islam, ini salah. Ini salah, tidak boleh. Nabi kata kena sambung. Dan setiap abad itu mestilah ada golongan ahli ilmu yang menegakkan syariat Allah. Tiap-tiap abad ada pejuang-pejuang Islam. Maka kita bersama dengan pejuang. Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Tiap-tiap zaman. Menang ke, kalah ke, rebah ke, bangun ke, tetap dengan kumpulan Islam ini. Berkata pula Al-Albani ialah orang alim dan ilmu hadis zaman ini, yang sebenarnya mestilah menegakkan masyarakat Islam. Setiap orang berperanan mengikut bidang masing-masing. Adapun pendapat yang menyatakan kita cukuplah dengan meredai keadaan yang dialami oleh umat Islam sekarang ini, cukuplah berbangga dengan jumlah yang ramai, menunggu Tuhan menurunkan kurnia tanpa melakukan apa-apa, atau menunggu zahirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa, kemudian cukuplah dengan menampilkan cogan kata Al-Quran perlembagaan kami dengan kemahuan sepenuh azam tertegaknya kerajaan Islam secara percuma adalah suatu perkara yang mustahil, perkara yang mustahil, yang salah. Orang ni, orang duduk saja ni jawabnya nyetlang, habis dibinasakan, kata yang tak dapat kelebihan bersama dengan Islam. Bukan suatu kesesatan kerana bercanggah dengan perjalanan hukum Allah menurut sunnah perjalanan alam dan hukum syariat. Wallahu a'lam.